Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast terbaru kami. Buat julung kalinya kita masuk dalam industri podcast, Ya, iaitu cerita kedai kopi atau sembang kedai kopi, mana-mana boleh lah kot. ya. Bersama saya Ahmad dan Saya Omar. saya Omar Iya, apa kabar semua? dia Mungkin. dia susah tau nak panggil entah Omar sebab anda dah biasa panggil entah ustaz. Jadi Iya, macam kau ajar pula panggil. tak ada masalah. Apa pun nama, gelaran dan sebagainya itu yang paling penting adalah nilai kita Nilai di kita. sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Jadi baik. kita semua ni pada hakikatnya adalah hambanya. Seperti mana yang disebutkan, la fadla li arabi ala ajami in akramakum indallahi atqakum. Tidak ada kelebihan orang ajam atas orang Arab. Aha. Sungguhnya yang paling mulia di sisi kamu, di sisi aku adalah yang paling Yang bertakwa. paling bertakwa kepada Allah Jadi SWT. ini yang paling penting kita nak kena faham dan paling penting kita nak kena jelas. So betul. pagi ni insyaAllah kita nak bersembang tentang apa, kita nak bagi tahu sebenarnya ni Nak bagi makluman. tahu makluman. Tapi kita buat dalam podcast lah. Sebab kalau Iya, kita cakap buat video pendek saja mungkin tak sampai. Jadi betul. kita nak buat lah sesi pengenalan orang Sesi panggil. Sesi pengenalan. pengenalan Ya. podcast kita. Okey, yang pertama sekali kalau kita tengok belakang ni ada apa? Background Ada kita, background kedai kopi. kedai kopi. Background kedai kopi. Kalau Indon cakap warkop, Ustaz Wah. Warkop, Warkop tu. warung kopi. Warung kopi. Betul. Kenapa kita nak kena ambil tema kedai kopi ni, Ustaz Omar? Kenapa Dan kita sebenarnya tak kita nak membawa diri kita lebih kepada masyarakat. Kita nak tengok perbincangan masyarakat. Sebab kalau kita tengok kedai kopi ini, ia merupakan tempat yang universal. universal? Okay? Semua orang boleh duduk di kedai kopi, tak kiralah yang kaya ataupun yang miskin. Sama ada yang high end ataupun low end. Maka kita katakan ia merupakan tempat yang berhimpun semua bangsa yang kita sebut hari ini CIMB, Cina, India, Melayu, Bangla. Baik. CIMB. Pasal hari ni sekarang ni dia upgrade, Ustaz. Dia upgrade. Dia dah upgrade sekarang. Dulu Cina, Melayu, India saja. Sekarang ni kita kena Kita kena tambah kita lagi. kena menerima hakikat yang bahawasanya negara kita ni menerima banyak pendatang-pendatang daripada luar. Jadi penambahan itu mungkin kita akan tambah datang lah. kita boleh panggil pihak CIMB untuk tambah CIMB. Ada lagi I untuk apa? Indonesia. Ada lagi Nepal. Nepal, Myanmar dan sebagainya. Apa pun semoga kita semua kita, yes. dapat bersama-sama bersatu dan juga kita masing-masing saling bertolak ansur, bertoleransi Baik, Ustaz Omar. antara satu sama lain. Kita nak sembang, bukan nak sembang pun, nak bagi tahulah. Sebab apa kita itu antara faktor kita pilih sembang kedai kopi ni yang dia punya tu universal dan unlimited story. Betul. Okay? Dan kita pun idea ni dia tercetus kan? Dia tercetus sebab kami berdua sebelum masuk office. Kami akan lepak kedai kopi dulu lah. Dan kedai kopi breakfast tu kita akan jumpa dengan Pak Long kita lah, Ustaz Omar. Pak Long kita, wak kita, berbagai latar belakang yang dengan muda, berbagai yang cerita tua, berbagai pengalaman yang dikongsi, berbagai kita katakan kisah mereka itu, daripada politik sampai ke kebahagiaan rumah tangga, sampai ke apa orang cakap tu, ekonomi pun ada. Ya, betul. Dia sembang ekonomi, kita pun rasa macam dia patut jadi menteri ekonomi. Betul tu. Sebab kadang-kadang mungkin kita, sebab tu saya cakap tadi, bila duduk di warung kopi ni ataupun kita kata kedai kopi ni, kita sudah kita belum pasti apakah latar belakang seseorang itu. Kerana bila kita duduk di kedai kopi, kita tak akan bawa pangkat kita. Ya, betul. Kita masuk kedai kopi, maklum sajalah kedai kopi ni paling banyak pun hidangan yang dihidangkan, makanan yang dihidangkan, tak adalah sampai beratus-ratus harganya. Kita makan kadang dua orang kita makan pun dalam RM10. Kadang RM10, kadang RM15. Jadi itulah
maka kita tak kenal siapa mereka, tapi cerita-cerita yang mereka bawa, cerita-cerita yang mereka kongsikan kadang-kadang dapat memberikan manfaat, penambahan maklumat dan juga manfaat kepada kita semua. Kadang-kadang kita fikir kan apa yang mereka sembangkan tu boleh kita terima. Ada benarnya. Kita ada boleh terima. Dan warung kedai kopi ni Ustaz Omar adalah medium untuk kita tambah kenalan. Betul. Kan macam sebelum ni kita berpindah. Saya baru berpindah di kawasan Ustaz Omar, kawasan rumah Ustaz Omar. Dan sebelum ni kita berdua je lah berhubung, pergi lepak mana-mana pun kita berdua. Tapi betul. Bila kita berjumpa di kedai kopi, bertambah kenalan dan kita rasa macam kenalan. orang tua ni, orang berumur daripada kita ni, dia orang macam meraihkan kita. Ya, betul. Meraihkan kita, bersembang dengan kita. Itu yang kita rasa seronok kedai kopi ni. Betul. Itu memang betul. Jadi itulah. Jadi apa yang kita nak bagi tahu, konsep kita, kenapa kita buat tajuk kita podcast kita Cerita Kedai Kopi, kerana di kedai kopi ada pelbagai cerita, pelbagai kisah, pelbagai pengalaman yang mana ianya kita akan kongsikan, kita akan bawakan. Betul. Ada isu semasa, ada juga cerita-cerita mungkin pengalaman bekerja, mungkin pengalaman menguruskan anak, isteri, keluarga dan sebagainya. Juga apa-apa isu yang berlaku pada masyarakat pada hari ini. Ya, betul. Jadi walaupun sembang ataupun cerita kedai kopi, kita bukan nak bawa datang cerita sembang kari. Jangan kari. Kita tak nak sembang-sembang kosong. Saya baru teringat pasal sembang kari tu kan. Kadang-kadang kita tak boleh nak lari daripada kari tu sebenarnya. Sebenarnya kari tu penambah perisa. Penambah perisa, tapi kalau terlalu banyak, dia kadang-kadang boleh jadi pening. Pening macam kita makan nasi kandar, terlebih kari pun tak sedap juga. Terlebih kari pun tak sedap juga. Sebab kata orang Penang ni, dia kena letak itu dia punya joki dia tu. Joki dia tu kena pandai taruh lah. Dia kena pandai taruh. Kalau kita pergi Penang kan, beza dengan Penang dia joki nasi kandar tu. Nasi kandar tu lain sikit. Dia punya cara tu. Itu ya. Maknanya kadang-kadang ada kuah yang dia letak lebih, ada kuah yang dia letak wushi-wushi je, hujung-hujung. Wushi tu apa tu? Dia letak sikit-sikit je, bagi ada rasa-rasa hujung lidah. Itu yang pentingnya. Banyak istilah yang anda tak tahu ni sama. Itu kena tanya orang Penang lah. Kalau orang Penang, orang belah utara, biasanya dia memang tahulah bahasa-bahasa macam ni. Okay, ini baik. Dan kedai kopi ni tidak tertakluk di tempat kami saja. Betul. Kedai kopi ni dia sebenarnya zaman dulu orang panggil kedai kopi. Sekarang ni orang panggil kedai makan. Dia tak kisahlah sama ada kedai kopi tu di kedai mamak, di kedai orang Melayu, kedai Cina dan sebagainya. Yang penting kedai kopi ni tempat lepak orang ramai. Dan dalam kedai kopi tu penuh ceritanya. Tapi beza Ustaz Mah. Beza kalau kita nak contoh kalau kita makan kedai yang ada yang lebih high end sikit. Dalam tu kita susah untuk menyembang sebab orang cakap protokol. Betul. Jadi bila kita duduk di kedai kopi ni dia tidak ada protokol. Jadi lebih mudah, lebih jelas ataupun lebih ringan untuk nak berkongsi. Ya, betul. Dia tidak terlalu nampak stres, tidak terlalu nampak tegang dan sebagainya. Dan dia tidaklah nampak, kalau disebutkan, tidak nampak bibit-bibit kesombongan. Betul. Tu maknanya dia masuk kedai kopi ni, apa pun title, dia tinggal tak bawa tinggal tepi. Kita punya salah seorang pakcik yang berada dengan kita ni, dia adalah seorang eksekutif juga Sobat. Dan betul. ada koperasi. Betul. CEO koperasi dan sebagainya. Jadi bila kita sebagai orang muda kan, kita ni muda lah, masih lagi belum 4 serious, you know. Kita ni orang muda, bila kita diraikan macam tu, pengalaman yang ada orang cerita, wallahualam kita tak tahu betul atau tidak, tapi kita meraihkan pandangan dia dan kita rasa dia lebih berpengalaman daripada kita. Ya, betul. Kalau kita rasa kita nak ambil sebagai panduan hidup, kita ambil. Kalau kita rasa kita punya panduan hidup lagi hebat, itu terpulang kepada kita. Iyalah. Dan yang paling penting adalah kita di sini tidak pernah menyangkal mana-mana orang cakap apa tu, pandangan ataupun pendapat. Kita menerima semua pendapat sebab
Islam sendiri mensyariatkan kita untuk meraihkan pelbagai pendapat. Ya, betul. Tetapi ada dia punya batasan dia. Mesti tidak boleh lari dan jauh daripada syariat Islam yang telah ditetapkan. Ya, Sebab apa Ustaz Ahmad? Sebab kita ni adalah orang Islam, hamba Allah. Kita kena ikut juga. Kod mana kita pergi pun kita kena semayang juga. Kod mana kita pergi pun kita kena puasa juga. Kod mana kita pergi pun kita kena tahu yang bahawasanya kita ni orang Islam dan kita kena ikut undang-undang Islam. Betul. Itu yang paling penting, yang pastinya apa pun sembang kita perlu berlandaskan syariat. Kerana setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lafazkan, mungkin ada salah dan silapnya, mungkin tidak dipersetujui oleh para pendengar kita, ataupun mungkin mereka merasakan mereka ada pandangan ataupun pendapat yang lebih baik, tetapi bagi saya kita perlulah berlapang dada. Tak semua pendapat kita harus diterima oleh orang lain dan tak semua pendapat orang kita harus terima. Jadi itu benda-benda yang penting. Jadi itulah konsep kita. InsyaAllah kita akan bawakan podcast kita ini untuk episod yang pertama ini. Kita sudah ada guest, tetamu jemputan kita insyaAllah. Kalau nak tahu siapa, kalau nak tahu siapa, jangan lupa untuk follow, untuk ikut dan juga subscribe kita punya YouTube dan juga follow kita punya TikTok Dua Duat. InsyaAllah mudah-mudahan dapat memberikan kebaikan dan informasi yang bermanfaat kepada semua serta dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Itu je sebenarnya tujuan kita. Tujuan kita buat podcast ini adalah untuk kita lebih more than intelligent. Yes, bukan untuk kita jadi lebih intelligent, tak. Jadi kita nak sebagai medium untuk kita sampaikan ilmu, berkongsi pengalaman daripada orang-orang yang mempunyai pengalaman hidup dan juga pengalaman bekerja. Sebab ilmu yang berdasarkan pengalaman ini dia tidak ada di dalam buku. Betul. Jadi kita walaupun banyak baca buku, tetapi ilmu berdasarkan pengalaman itu adalah satu ilmu yang tidak dapat dikutip daripada buku, melainkan dikongsikan oleh orang-orang yang telah melaluinya. Dia sama macam kita belajar di universiti, Ustaz Umar. Betul. Kita belajar teori saja di universiti. Kemudian kita akan, sebelum kita tamatkan kita punya ijazah, diploma, PhD dan sebagainya, kita akan ada praktikal, orang panggil, selama paling rendah saya 3 bulan. 3 bulan. Sampai setahun pun ada praktikal. Ikut kepada macam doktor 2 tahun. Dia punya praktikal. Jadi sebab apa dihujukkan praktikal tu adalah sebab kita nak aplikasikan setiap teori yang kita belajar tu kepada dunia asal, dunia yang sebenar. Sebab apa? Dia sebenarnya, walau contoh macam doktor kan, dia ada that situasi yang kita belajar kena buat macam ni. Tapi bila sampai di dunia nyata, kita kena cross benda tu. Betul. Sebab kita kena cepat. Kalau kita ikut satu-satu, mati orang tu. Betul. Jadi benda tu maksudnya kita, aku dah lost. Aku dah lost tidak, dah sampai doktor dah. Jadi maksudnya benda tu, praktikal itu adalah lebih ilmu dia lebih bernilai. Bukan nak kata ilmu itu penting. Dia maknanya ilmu itu penting, tetapi dalam beberapa situasi ilmu dan juga pengalaman itu perlu digabungkan. Maka sebab itu mungkin tuan-tuan yang mendengar ada ilmu yang lebih daripada kami ataupun daripada tetamu jemputan kita, tetapi kadang-kadang mungkin ada di sana pengalaman-pengalaman yang kita sendiri telah lalui. Ataupun mungkin tetamu jemputan kita telah lalui dan kita bercakap berdasarkan apa yang telah mereka lalui. Jadi boleh kita berkongsi, sama-sama memberikan pandangan, memberikan informasi terkini dan kita dapat mengambil manfaat bersama. So rasanya setakat tu kot. Untuk hari ini pengenalan kita. InsyaAllah nanti kita akan bersiaran lagi. Seperti mana yang disebutkan tadi, kita ada tetamu istimewa kita dan sekarang ni pun dah masuk musim cuti. Kita nak bawa tetamu kita ini memang satu tajuk yang sesuai sangat untuk kita bicarakan. Mudah-mudahan insyaAllah memberikan manfaat. Siapa dia? Tunggu untuk episod seterusnya di dalam podcast kita
cerita kedai kopi. Pada masa yang akan datang mungkin kita akan bagi giveaway kepada penonton kita yang bertuah. Mungkin kita akan providekan benda tersebut sebab sebagai tanda penghargaan jugalah kepada pendengar dan penonton kita. Dan insya-Allah kita akan cuba untuk masuk ke Spotify. Spotify insya-Allah kalau kita mampu untuk capai 1000 subscribers pertama, kita akan cuba untuk masuk Spotify supaya kita boleh, mungkin orang bosan nak tengok muka kita, Ustaz Umar, kita ni bukannya artis pun. Tapi orang suka dengar suara kita. Ada Ustaz Umar, ada yang macam kita ni macam saya peminat podcast. Daripada podcast suara audio sampailah ke podcast bervisual macam ni. Dan saya lebih suka sebenarnya podcast tu dari suara berbanding visual. Sebab bila podcast tu daripada suara ke visual, kita tengok guest dia tu Ya Rabbi. Setup dia tu Ya Rabbi. Setup dia tu ya Allah, buruk je setup dia. Macam kita lah buruk kan. Tapi bila kita dengar suara, kita tak imagine benda tu. Kita macam sedap juga dia sembang sedap juga dia sembang Sebab mungkin kalau korang, kalau anda di luar sana jemu nak tengok muka kami, bosan lah apalah muka dua orang ustaz ni. Dah lah seorang gemuk, seorang kurus. Kan? Boleh, nanti kita akan cuba masuk Spotify. Yang penting, InsyaAllah, yang penting sokongan daripada anda semua, sokongan daripada anda semua 33 juta rakyat Malaysia. Dan kita ada lebih kurang 22 juta rakyat Malaysia Islam dan Melayu. Jom bersama-sama kita menjadikan podcast ini adalah podcast pertama. So KJ and Syahri, you watch out. Jauh benar tu. Nampak jauh sangat tu dia punya impian. Tapi tak ada masalah. Tidak ada masalah memasang angan-angan. Orang kata gantungkan cita-cita kamu di langit yang tertinggi. Andai tidak capai ke bintang juga ia. Tu maknanya betul. Kita harap podcast kita ini dapat memberikan sumber informasi kepada semua, dan juga dapat kita kata mungkin release tension, mungkin sebagai hiburan, dan juga sebagai teman anda dalam perjalanan, insya-Allah. Satu lagi Omar sebelum kita tamat. Dunia podcast di Amerika Syarikat sekarang ni mencapai tontonan lebih daripada separuh rakyat Amerika Syarikat. Dan kita ada satu podcast politik tu, saya lupa nama dia, tapi memang tontonan dia berjuta setiap minggu. Dan kita nakkan sesiapa saja podcaster di Malaysia ni, kita naikkan sama-sama podcast ni, supaya kita boleh bersaing dengan sihat, supaya kita boleh bekerjasama dengan semua podcaster di Malaysia ni. Betul. Dan kita boleh jadikan podcast ini sebagai industri baharu. Dia sebenarnya dah lama dah. Industri baharu di Malaysia yang boleh diterima ramai. Sebab sebab nak bezakan kita dengan Bual Bicara dia ada protokol. Dan podcast ni dia bebas, dan dia tak ada terlampau bebas. Dia bebas dan lebih santai. InsyaAllah. Itu saja daripada kami berdua. Jangan lupa dan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada JIE. Penaja kita lupa. Penaja kita JIE kerana menaja untuk siaran podcast kita ini, alatan-alatan yang disediakan. Dan untuk makluman, JIE dia juga menyediakan perkhidmatan MCP, fotografer, videografer, event management dan sebagainya. Maknanya apa-apa pun boleh berhubung. Ada, nanti kita akan letak nombor telefon di description. Dan JIE ini sebuah company, dia company baru. Betul. Tapi dia company Bumi Putra, dan orang-orang yang bekerja di dalam JIE itu adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Ada yang daripada syarikat animasi. Ada yang kita akan invite, kita bagi clue. Next guest kita adalah animation creator. InsyaAllah. Siapakah dia? Ataupun content creator lah. Dia content creator jugalah. Tapi kita tengah bincangkan apa tajuk yang kita nak buat dengan dia. Mungkin InsyaAllah animasi ni terlalu luas. Tapi saya suka untuk bahaskan. Tapi apa? Kita tunggu pada masa akan datang. InsyaAllah. Dan terima kasih kepada penaja kita, dan kepada anda di luar sana yang ingin paid review ataupun nak jadi penaja kita, boleh contact dengan kita.
tak ramai ni kita boleh bagi harga yang sangat-sangat murah ataupun kita boleh win-win saja. Ya, betul. Ya, win-win, free tapi adalah kita punya syarat-syarat dia. Ya. Dan insya-Allah sama-sama kita membangun industri podcast di Malaysia, InsyaAllah. khususnya dan umumnya kepada seluruh dunia, dan supaya Malaysia ini lebih dikenali di mata dunia. InsyaAllah. Majulah podcast untuk negara. Okey, baik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi. Saya Ahmad dan Omar. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hai. Bye. Bye. Okey.